here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. Dan dosa tidak dilupa, dan Allah tidak rosak. Dan jadilah engkau sesuka hatimu, yakni sebagaimana yang kamu amalkan akan dibalas. Ini sabda Nabi SAW. Dia buat satu rumusan. Apa yang dirumuskan oleh Nabi? Dia kata gini, kebaikan yang kamu buat ni dia tak rosak, dia tak hilang. Selagi mana kamu buat kerana Allah Ta'ala, ikhlas, betul-betul kerana Allah, maka dia tidak akan hilang. Ada dalam rekod Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut sebagai buku catatan. Itu maknanya nombor satu. Nombor duanya, dosa yang kamu buat, jahat yang kamu buat, perangai huduh yang kamu buat, kelakuan yang tak elok, Allah Ta'ala tak lupa. Jadi hak baik tak hilang, hak jahat tak dilupakan. Apa ni kata orang, ialah maknanya tidak dilupakan. Jadi Allah Ta'ala tidak akan lupa kejahatan manusia. Lepas tu dia kata apa dia? Dia kata Allah Ta'ala pula tak mati. Kalau Tuhan tu mati, kan, senang cerita. Walaupun kebaikan itu tetap ada, tapi siapa yang nak balas di atas kebaikan itu kalau Tuhan dah mati? Kalau sekiranya kejahatan itu tidak dilupakan, okey, maknanya sentiasa on. Tapi kalau Tuhan yang nak bagi pembalasan kepada orang yang jahat itu mati, okay, kita bolehlah, manusia semua boleh buat jahat. Berasa nak buat baik, buat baik. Lepas tu terlintas di hati nak buat jahat, buat jahat. Sebab apa dia? Sebab Tuhan mati. Masalahnya sekarang ni Nabi dah kunci dah, beritahu kita, baik kamu tak hilang, jahat kamu tidak dilupakan, Tuhan pula tak mati. Lepas tu last kali Nabi kata ikut kamulah nak buat apa pun. Jadi Nabi kata ikut kamulah nak buat apa pun. Terpulang kepada kamu. Hak pentingnya Nabi kata aku nak beritahu pada kamu, kamu buat mesti dibalas. Dah habis dah cerita dia. Baik tak hilang, jahat tak dilupakan, Allah Ta'ala pula tak mati. Kamu fikirlah sendiri. Soalan begitulah yang Nabi nak cakap dalam hadis ni. Kamu fikirlah sendiri, berasa nak buat jahat, buatlah. Kalau dah berasa dosa kamu boleh dilupakan oleh Allah dan Tuhan pula tu mati, macam manusia, dia ingat sampai tua, dia lupa pula. Dah lah lupa, mati pula. Orang manusia ingat jahat anak dia ke, jahat kawan dia ke, kawan sepejabat ke, setaman ke, dia ingat. Bila sampai ketua, lupa pula dah. Lepas lupa, dah lah lupa, mati pula. Tak apa. Kalau Tuhan lagu tu sifat dia, kamu berasa nak buat-buat lah. Tapi masalah sekarang, Tuhan tak lagu tu. Dia tak pelupa dan dia tak mati. Abu Lais berkata, jika engkau berbuat kebaikan, akan menerima pahalanya, dan jika berbuat kejahatan, akan menerima balasannya pada hari kiamat. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu ayat Quran tu sebenarnya. Jika kamu berbuat kebaikan, maka untuk keuntungan dirimu sendiri, dan bila berbuat kejahatan, maka juga tanggunganmu sendiri. Dan Allah Ta'ala dan Tuhanmu tidak menganiaya, wala yazlimu rabbuka ahada. Itu ayat Quran jugalah, cuma dia tak sebut ayat Quran. Dan Tuhanmu tidak akan menganiaya kepada sesiapa pun. Siapa pun Allah Ta'ala tidak akan menganiaya. Bahkan Allah Ta'ala ni pula dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim dia terus membuat satu, orang panggil buat satu, dia ada satu sifat yang jauh berbeza dengan manusia. Manusia kalau buat jahat,
Ya tak? Sampai 99 kali. 99 kejahatan. Sekali dia buat baik, taubat, hancur habis yang 99. Itu Allah Ta'ala bila dia berdepan dengan manusia. Jadi sebab tu Allah Ta'ala ni, saya seperti mana yang kita maklum, rahmat dia tu dia buat 100, 99 dia simpan di sisi dia. Buat 1000 kali jahat, sampai orang tu tak larat nak kira dah jahat dia. Sekali dia bertobat je, buat baik, lepas tu tobat, Allah Ta'ala akan ingat sampai bila-bila, lepas tu dia hancur leburkan habis kejahatan tu. Cuma kita sebagai manusia ni rasa tension bila tobat tu. Ada saya jumpa dia tobat tu dia rasa bersalah lagi, dia rasa bersalah lagi. Akhir sekali dia sakit jiwa. Semalam pun ada satu kes perempuan, sampai rasa bersalah tu dia tak boleh, dia tekanan jiwa tu sampai dia terpaksa minta cuti lebih kurang lah 5 bulan. Semalam ada satu kes, sebab dia rasa tekanan jiwa. Dia dah tobat dah, cuma saya tengok gaya ni, dia tobat ni dia berhenti niat gitu je. Jenis orang panggil bukan tobat mari surau masjid sembahyang dah. Kalau dia mari surau, sebab tu semalam saya kata kena mari surau masjid, baru nampak gaya nak tobat, barulah rasa tenang jiwa. Tak ingat dah hak kisah lampau, ingat ke Tuhan je. Bila ingat ke Tuhan je, tak ingat kisah lampau, tenang jiwa. Masalahnya tobat, Tuhan tak ingat, berhenti dah benda tu, tapi ingat lagi benda tu. Itu dia tension, tekanan jiwa. Last sekali ambil cuti, walaupun sebagai pegawai kerajaan, tak boleh nak dia jadi macam hampir-hampir nak gila gitulah. Muda lagi orang, bukan tua, muda lagi. Okey, itu Allah Ta'ala dengan manusia. Kalau kamu buat 1000 sekalipun, sekali kamu taubat dan buat baik, habis aku kira burn. Manusia pula buat baik, buat baik, sekali buat jahat, 99 ke 1000 kali ganda buat baik, tak? Hilang habis kerana satu kejahatan. Itu manusia. Boleh nampak perbezaan. Allah Ta'ala buat 1000 kesalahan, sekali buat baik dan bertaubat, Allah Ta'ala kita tak ingat langsung. Tuhan dia akan jadi dia dilupakan terhadap kejahatan yang dibuat oleh manusia itu. Bahkan saksi-saksi itu pun Allah Ta'ala bagi lupa semua. Saksi dari sudut tangan, tubuh badan kita ke, saksi orang lain ke, saksi orang panggil dinding ke, hotel ke, kalau pernah pergi di hotel buat kerja tak elok, semuanya Allah Ta'ala bagi lupa. Sekali bertobat dan buat baik. Manusia pula dengan manusia yang lain, buat baik 1000, sekali buat jahat, dia tak ada sifat ketuhanan. Takhallaqu bi akhlaqillah tu tak ada. Kamu kena berakhlak dengan akhlak Tuhan tu tak ada. Akhlak Tuhannya apa dia? Buat baik, lepas tu buat jahat, lepas tu buat baik, hilang semua. Kalau buat jahat, tobat, hilang. Kalau buat baik, lepas tu buat jahat, Tuhan kadang-kadang dia biar dulu. Hak jahat sekali-sekala tu dia biar dulu, nak tengok tobat ke tak. Itu Allah Ta'ala. Manusia sepatutnya jadi lagu tu dengan manusia yang lain. Tetapi sifat manusia ni, kadang-kala dia ada dengki, iri hati. Dia duk tunggu bila kawan tu nak buat salah. Kadang-kadang bukan setakat tunggu bila buat salah, dia create pula satu kesalahan. Pantang ada sikit, maka dia akan heboh kepada orang lain. Ini bukan sifat yang Allah Ta'ala nak. Dan bukan sifat juga orang surau, orang masjid, ulama, ustaz, tok guru dan sebagainya. Jadi saya sebut benda lagu ni sebab kita nak ada perbezaan kita dengan orang yang tak pernah mari surau masjid ataupun yang mari jarang-jarang. Jangan mencari kesalahan orang lain. Nak cari memang sepoh, tapi saya lebih suka kita cari kesalahan kita. Kalau ada bagus sebelah, tak, cari kesalahan kita. Dan kalau kesalahan tu tak payahlah besar biji bola je, satu kesalahan ataupun guli dah sebesar biji guli,
Satu kesalahan, ambil guli satu letak. Tak cukup bakul. Buat apa nak cari kesalahan orang lain? Bahkan Allah Ta'ala pula disuruh tutup pula. Kalau ada orang lain buat salah, tutup, tolong tutup. Kecuali kesalahan dia itu adalah satu kesalahan yang melibatkan kepentingan awam. Itu kena beza juga. Kalau setakat kesalahan peribadi dia ke apa benda, kalau boleh tutup, tutup. Pasal apa Allah Ta'ala kata dalam banyak hadis yang kita pun mungkin dah biasa dengar, kalau engkau tutup kesalahan orang lain, aib orang lain, maka aku pun akan tutup aib kamu di hari akhirat besok. Bukan setakat di hari akhirat, dalam dunia ni pun aku tutup. Begitu juga keaiban diri kamu. Aib kita, tak usah ceritalah kita pernah minum arak ke, curi ke, rasuah ke, tak payah cerita, stop. Kalau nak cerita pun mungkin cerita kepada orang yang berautoriti. Kerana apa dia? Macam kes semalam, dia cerita saya ni gini. Atas dasar apa dia? Mungkin dia berasa dia nak minta pandangan kita, kan? Macam mana saya nak buat? Ada autoriti. Bukan nak cerita bermegah dengan kemaksiatan, tidak. Ada autoriti, okey, nak tahu pandangan agamanya, nak selesai masalah kejiwaan saya ni lagu mana. Itu tak apa. Bukan kerana nak bermegah. Jadi tutup keaiban orang, keaiban kita pun kita tutup. Jangan duk cerita. Sebab kalau aku duk tutup, Allah Ta'ala seolah begitu dia nak kata, aku duk tutup aib kamu, tiba-tiba kamu sendiri buka. Apa lagi yang aku nak fikir tentang kau? Aku yang duk jaga, engkau tak nak jaga. Satu. Yang kedua, kau pun passion kau duk buka aib orang lain pula. Habislah, aku dah tak pandang dah kepada engkau. Akhirat besok aku akan buka cerita engkau. Dan kemungkinan juga dalam dunia ni pun Allah Ta'ala buka. Kalau dah buka aib orang, aib kita pun sepah-sepah. Kena ingat lagu tu. Baik. Jadi kita kena ada sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala tu. Bukan nak menyamai, tidak. Dia panggil takhallaqu. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala ni punya akhlak dia Maha Pengampun, Maha Penyayang, kita ampun. Sebab tu antara benda penting sekali, kita ampunkan dosa-dosa orang lain. Itu paling penting. Sebelum kita tidur tu, kalau boleh, kita pun tidur ni kira-kira mati dah. Tidur-tidur tu mati kecil dia panggil. Jadi oleh kerana mati kecil, maka kita berandaian mungkin tak bangun dah keesokan hari. Maka antara orang yang paling antara benda yang perlu kita buat ialah kita ampunkan dosa kawan-kawan kita, anak kita, bini kita, suami kita ke, ayah kita ke, mak kita, ampunkan. Bagi senang. Kalau tak ampun, apa dia punya result ataupun risiko dia? Risiko dia boleh jadi antaranya bila kita di hari akhirat besok layak masuk dalam syurga, tapi oleh kerana kita tu, orang lain tu ada kaitan dengan kita tu, dia akan stop dulu. Sekurang-kurangnya nak jadi saksi pada orang tu, awak dah layak dah masuk syurga, tapi oleh kerana awak sendiri tidak ampunkan dosa orang lain, maka pada masa itu stop dulu. Sebab ni nak settle case ni, kawan ini kena ada saksi. Sebab Tuhan dia akan buat dalam di hari akhirat besok macam satu perbicaraan dalam dunia. Dia tak boleh buat ikut kuasa dia. Dia boleh ambil je, ambil campur kan? Ni syurga, okey masuk. Lepas tu ni pula campur dalam neraka. Boleh buat lagu tu, dia tahu belaka. Tapi tak, dia suruh malaikat kira. Hak mana ada patut maknanya tanya. Betul tak engkau buat pada orang ni salah? Nak tanya lagu mana kalau kawan tu dah masuk dalam syurga? Kawan tu dah masuk dalam syurga. Dah masuk dalam, orang panggil dalam tempat dia punya result dia. Ending dia tu kat situ, kat syurga. Okey, sebelum masuk, okey, ni dia. Ada lagi ni. Kau buat salah pada orang ni. Betul tak? Okey, memang ngaku belaka lah situ ni. Dan dalam perbicaraan itu, bila ada kawan tu tengok, orang ni mamat aku buat salah dulu, aku umpat dia, fitnah dia, buka aib dia ke apa benda, tengok muka dia tu tak berani nak menipu. Padahal di hari akhirat besok memang tak ada nipu dah. Kalau tak ada kawan ni pun tak menipu dah, cuma orang panggil nak puas hati. Itu yang Allah Ta'ala, kita tengok banyak kes. Okey, malaikat kira dah masuk dalam neraka. Tuhan kata tolong kira lagi lah, kok ada. Tuhan tahu. Kok ada lagi benda baik yang aku boleh kira bicara, aku fikir nak masuk dia dalam syurga. Orang malaikat pun kira balik. Ada lagi.
dia ni pernah makan dengan ulama. Tuhan kata tak apa, masuk dalam syurga. Ya. Jadi suasana dalam hari akhirat besok Tuhan buat macam dalam dunia. Kamu puas hati. Kalau aku ambil campak, kamu tak puas hati. Kamu kata, Tuhan, kenapa aku dicampak? Aku dulu pegang mati syahid. Itu yang cerita yang mati syahid masuk dalam neraka. Kan? Tapi Tuhan sebelum masuk tu dia kata, okey, sekarang keputusan kamu dalam neraka. Tuhan, dah aku mati syahid. Tuhan kata, mati syahid berwarna. Aku tahulah engkau tak ikhlas, engkau buat gini. Kerana nak harta rampasan perang. Ya? Kalau dululah. Dulu bila perang tu dia ada dua je, lillah ta'ala betul ataupun duk mikir menang rampasan perang. Kalau dalam dunia politik sekarang apa dia? Menang boleh merentah balak. Ya, itu dunia politik sekarang. Menang boleh merentah projek. Tak payah tender apa-apa, kita kira bagi terus je. Jumpa pemimpin yang kita suka, yang kita rapat. Itu kemenangan sekarang di sama zaman dulu sama. Dulu dia panggil ghanimah. Tak ada benda lain, tak ada mikir projek ke apa benda. Ya. Jadi sekarang dia fikir menang balak ke projek ke apa benda sekali. Jadi aku tahu perjuangan kau ni nak menangkan parti ni, apa dia tujuan dia? Tujuan dia bila menang dapat projek. Tak usah kira lah mana nyawa dah habis duit ke apa benda, tak ada. Itu aku tahu. Ya. Jadi ini tuan-tuan yang apa ni yang kita kena orang panggil berjalan balik nanti pun sampai rumah ke, lepas tu mari sampai ke esok hari pula. Ingat, hak kita buat baik tak hilang. Jahat kita, mulut kita bercakap sikit. Mulut bercakap ni dia ada dua, baik tak baik. Jangan duk kata tengah-tengah ada, tak ada. Mesti dia akan masuk lorong baik, lorong tak baik. Lorong baik, ingatlah tak akan hilang. Lorong kalau masuk jenis kategori yang tak baik, Allah Ta'ala tak akan lupa. Lepas tu ingat, Tuhan tak mati. Kalau ingat hal ni tuan-tuan, insyaAllah jalan sampai bila-bila pun. Kalaupun kita terbuat benda yang tak baik atas nama manusia, kita akan istighfar. Benda tu tidak akan berterusan tak baik dia. Kadang-kadang duk mikir seorang, aku buat tak baik. Itu kalau jenis orang ingat pada hadis tadi lah, ya, yang kita baca tadi. Tapi kalau jenis tak ingat kepada hadis yang kita baca tadi, hak jahat pun kita rasa baik. Ya, tu terus buat sampai ke mati. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimin wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammadin wa ala. Alhamdulillah.
Suratul Mudassir, muka surat 1313 ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له
تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Suratul Muddatsir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Ya dibaca dengan 4 atau 5 harakat, mak wajib muttasil. Ayyuhal ha alif lam matidati hal, alif lam qamariyah atau izhar qamari.
dibaca dengan terang ataupun nyata. Muddatsir, sir, sara, diwaqafkan sara mati bawah sir. Ra tarqiq, ra dibaca dengan nipis. Qum fa mim mati bertemu fa izhar syafawi, dibaca dengan terang yang kebibiran. Fa anzir, nun mati bertemu zal ikhfa hakiki, dibaca dengan dengung qadar panjang 2 harakat. Zir, zara mati wazir. Ra tarqiq, ra dibaca dengan nipis. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muqaddimah suratul Muddatsir. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 56 ayat. Dinamakan suratul Muddatsir, yakni yang berselimut, kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bangun dan tampil menyiarkan Islam dalam masyarakatnya dengan memberikan peringatan dan amaran. Nabi berselimut ialah sekembalinya dari Gua Hira selepas menerima wahyi Al-Quranil Karim bagi kali yang pertama. Intisari kandungannya menerangkan arahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi yang mulia untuk menjalankan dakwah Islamiah. Lalu diperintahkan supaya baginda bertabah hati dalam menjalankan tugasnya yang besar itu. Dan janganlah ia hiraukan tentangan golongan yang kufur ingkar, kerana mereka akan dikecewakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Setelah menerangkan sebab-sebab yang menjadikan golongan yang menentang kebenaran itu kufur derhaka, lalu ditegaskan bahawa Al-Quran adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Maka sesiapa yang mahu beringat, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dalam pada itu tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki Allah. Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahnya, dan dialah jua yang berhak memberi keampunan kepada orang-orang yang beriman dan taat. Terjemahan suratul Muddatsir, surah yang ke-74, diturunkan di Mekah, mengandungi 56 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat pertama, wahai orang yang berselimut. Penjelasan 1795. Lihat penjelasan nombor 418. Ayat 2, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Ayat 3, dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya. Ayat 4, dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Ayat 5, dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Ayat 6, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Ayat 7, dan bagi menjalankan perintah Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar terhadap tentangan musuh. Ayat 8, kerana apabila telah ditiup sangkakala. Ayat 9, maka saat yang demikian ialah saat berlakunya hari yang sukar. Ayat 10, kepada orang-orang kafir lagi tidak mudah mengelak azabnya. Ayat 11, jangan engkau bimbang wahai Muhammad, biarkanlah aku sahaja dengan orang yang menentangmu. Penjelasan 1796. Orang yang dimaksudkan oleh ayat ini pada masa turunnya ialah salah seorang ketua kaum kafir Mekah yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta bermegah-megah dengan harta kekayaannya.
yang banyak dan anak pinaknya yang ramai. Yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta anak pinak, tidak berharta dan anak pinak. Ayat 12. Dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. Ayat 13. Serta anak pinak yang ramai yang sentiasa berada di sisinya. Ayat 14. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Ayat 15. Kemudian ia ingin sangat supaya aku tambahi lagi. Ayat 16. Tidak sekali-kali akan ditambahi, kerana sesungguhnya ia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami, yakni Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul kami. Ayat 17. Aku akan menyeksakannya dengan azab yang memuncak beratnya. Ayat 18. Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran. Ayat 19. Maka binasalah dia hendaknya, Bagaimanalah ia berani mereka-reka yang demikian. Ayat 20. Sekali lagi, binasalah dia hendaknya, bagaimanalah ia berani mereka-reka tuduhan-tuduhan itu. Ayat 21. Kemudian bukan sekali ia merenung dan memikirkan jalan-jalan yang mencaci Al-Quran, tetapi gagal. Ayat 22. Setelah itu ia memasamkan mukanya serta ia bertambah masam berkerut. Ayat 23. Kemudian ia berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong angkuh. Ayat 24. Serta ia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahli sihir. Ayat 25. Ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Ayat 26. Disebabkan kekufurannya itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Ayat 27. Dan apa jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan neraka sakar itu. Ayat 28. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya binasa terus. Penjelasan 1797, yakni neraka itu terus menerus menyeksa mangsanya. Setelah membakarnya hangus, maka mangsanya akan kembali semula seperti keadaan asal, lalu dibakarnya hangus dan seterusnya. Ayat 29. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Ayat 30. Pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat. Ayat 31. Dan ketahuilah bahawa hikmat kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat, ialah kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami, dan hikmat kami tidak menyebutkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu. Penjelasan 1798. Di antara sebab-sebab yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu ialah kata-kata mereka tidak percaya bahawa malaikat yang sebanyak itu bilangannya dapat menjalankan kerja menyeksa penduduk neraka dari manusia dan jin yang ramai itu. Ialah supaya orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasara boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Penjelasan 1799. Kerana apa yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai hal itu ada disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu, dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit syak dan ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apalah yang Allah maksudkan dengan menyebut bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya,
menurut undang-undang peraturannya dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah sahaja. Dan ingatlah segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.